Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu ingin fokuskan untuk matematik tingkatan 5, bab 4, matematik pengguna 4.1 percukaian. Standard pembelajaran pada kali ini ialah menghuraikan tujuan percukaian. Jom belajar matematik dengan saya iaitu Cikgu Ruzlawati. Jom kita mulakan. Zombie apocalypse. Apakah itu percukaian? Percukaian ialah satu proses hasil atau wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua masyarakat. Semua hasil yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam Parlimen. Ini adalah carta alih cukai yang diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan akan membangunkan negara. Negara akan dimiliki oleh rakyat dan dengan kemakmuran dan rakyat akan membayar cukai. Ini adalah carta alih atau aturan antara rakyat dan cukai, kerajaan dan negara. Seterusnya kita lihat apa fungsi lembaga hasil dalam negeri atau LHDN dan Jabatan Kastam Diraja. Lembaga hasil dalam negeri atau diringkaskan dengan LHDN dan Jabatan Kastam Diraja masing-masing bertanggungjawab atas pungutan cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada perlombongan, tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran, perolehan daripada pemberian lesen kecuali yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada tujuan percukaian. Yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan kewangan. Yang kedua sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang ketiga sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Yang keempat adalah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Kita akan lihat 4 tujuan percukaian ini seterusnya selepas ini. Yang pertama kita lihat dulu dari sudut sumber pendapatan kewangan. Cukai digunakan untuk mentadbir urus negara. Cukai juga digunakan untuk membiayai projek pembangunan negara. Dan cukai juga digunakan untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua, cukai digunakan sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Cukai diwujudkan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Contoh lain ialah cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila
kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okey, yang ketiga, tujuan percukaian adalah untuk kawalan perjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Okey, sebagai contohnya, cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Kerana kita tahu keburukan daripada sebatang rokok, arak dan aktiviti perjudian. Dan yang keempat, tujuan percukaian adalah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, seterusnya kita lihat pula ke mana hasil cukai digunakan. Okey, terdapat tujuh aspek ke mana hasil cukai digunakan. Okey, yang pertama adalah digunakan untuk pendidikan rakyat Malaysia sendiri. Yang kedua, untuk kesihatan. Yang ketiga, untuk kebajikan masyarakat. Yang keempat, untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam. Yang kelima, digunakan untuk pertanian dan perindustrian. Yang keenam, untuk keselamatan dan pertahanan negara. Dan yang ketujuh adalah untuk pembangunan negara. Okey, itu adalah ke manakah hasil cukai digunakan. Okey, pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Rakyat perlu membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Okey, perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Okey, itu sahaja dalam video tujuan percukaian. Okey, kita akan lihat jenis-jenis cukai dalam video akan datang. Okey. Bye-bye.